Halo, halo, halo. Selamat pagi semua. Apa khabar anda semua? Baik, kalau baik tekan 99 dekat chat sana bagi saya tahu. You boleh dengar suara saya. Tekan 9. Cepat-cepat. Lepas tu, I nak you orang buat apa lagi? Sebab malam ni cukup istimewa. Sebab apa? Sebab undangan malam ni dibawa oleh Bio International bersama dengan saya, Alex, kepada anda semua. So, jangan ketinggalan FB malam ni. Sebab malam ni kita ada seorang undangan khas yang diimport daripada utara. Kalau ada sesiapa yang dekat sini dari orang daripada utara, tekan 1 bagi saya tengok. Bagi saya tengok adakah ada orang utara? Ya, bagi saya 1. Kalau lepas tu orang daripada mana? Barat, tekan 2, tekan 2. Bagi saya tahu you bersama dengan saya. Lepas tu daripada mana? Selatan. Ya, selatan tekan 3, 3. Tekan. Ya. Lepas tu daripada mana? Pantai Timur tekan 4. Kenapa? 4 maksudnya senang dapat, betul tak? So bagi saya tengok anda semua bersama dengan saya, Alex, yang khas membawa undangan tetamu kita daripada Bio International. Sebelum saya menjemput beliau, apa yang kita perlu buat? Sebab apa? Malam ini tak cukup ramai lagi peminat. So I nak you orang, sebab sekarang semua orang ada smartphone, betul tak? I nak you orang cepat-cepat tag you punya kawan sebelum kita menjemput kita punya undangan keluar malam ni, betul tak? Sebab malam ni saya pasti kita akan bagi surprise kepada anda. Sebab apa? Undangan khas malam ini memang special. Jangan lepaskan peluang ke masa ini. Kenapa? Live bersama dengan saya, Alex, dengan tetamu undangan kita yang diimport daripada utara. Cepat-cepat ajak kawan datang lagi. Sebab apa? Sebab kita punya audience tak cukup lagi banyak, betul tak? So tanpa melengahkan masa kita malam ini, kita amat bertuah. Sebab apa? Sebab malam ni saya akan interview dengan seorang kawan saya yang saya begitu orang kata teruja, dan setiap kali saya berjumpa dengan beliau, I selalu minta dia punya nasihat dengan apa pandangan beliau. Sebab apa? Bagi saya, saya Mak Rempit, dia Ustaz Rempit, bukan kita main Harley Davidson. Kita bukan main itu Honda Cup, tetapi beliau adalah peminat Harley Davidson. Nah, I nak beritahu you, sebelum saya menjemput beliau keluar, I nak beritahu you latar belakang dia sedikit. Beliau adalah seorang guru agama di bidang Al-Quran, dan pernah berkhidmat di sekolah tafsir, keluarga sendiri dengan bilangan pelajar melebihi 400 orang, maksudnya 400 student. Wah, memang hebat, betul tak? Selepas 13 tahun sebagai cikgu, mengajar Al-Quran, betul tak? Dan dia berjaya melahirkan pelajar yang cemerlang, di tangan beliau. Tetapi you kena faham, bila dia sebagai cikgu ustaz, tetapi minat beliau adalah nak berniaga, betul tak? Orang kata dia pernah berniaga berbagai perniagaan seperti berniaga pakaian ada, jubah ada, kopi ada, minyak wangi dan banyak lagi bisnes yang dia ceburi. Kenapa? Sebab dalam hadis ada kata 90% mesti berniaga, betul tak? So untuk orang kata untuk ustaz dia buat part time ni sebab apa? Untuk menampung kos keluarga. Orang kata kadang-kadang bukan kita nak apa, you kena faham sekarang semua banyak barang naik harga, betul tak? So semua tak dikecualikan. Masa MCO lagi ni lagi banyak orang nak mencari part time. That's why ada plan B, betul tak? So you kena ingat beliau actually dia nak mencari part time, betul tak? Dia nak mencari rezeki. Pada suatu hari dia dijemput oleh kawan untuk ke tempat untuk melihat demo apa? Demo aloe vera dengan minyak ikan. Disebabkan dia, sorry to say, tengok sibuk apa yang orang buat demo, dia secara tidak langsung, secara terlintas dia nak berniaga ini. Dan I nak beritahu you, dalam masa yang singkat sahaja beliau sudah mencapai semua insentif di Forever Living. Wah, memang hebat, betul tak? Disebabkan ingin part time 3 hingga 4 ribu, tetapi
dengan hasrat yang dia suka tolong orang, sekarang Tuhan bagi dia setiap bulan pun 5 digit income. Wah, Masya Allah, memang hebat, betul tak? So, siapa sini ya, okay, nak income 5 angka income. Kalau nak tekan 5, bagi saya tahu. Kenapa? Sebab malam ni kita akan mencungkil ya, rahsia daripada kita punya undangan khas yang diimport daripada utara. Cepat tekan 5. Marilah kita, okay, memberi tepukan yang gemuruh, tekan 5, okey, kepada undangan khas kita yang diimport daripada utara, iaitu Ustaz Zul. Halo Ustaz Zul. Ya. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak ya. Alhamdulillah. Baik. Selamat pagi Malaysia. Wah, nampak tak Ustaz begitu semangat, betul tak? So, sebelum okey, kena faham. Okey. Sebelum saya membawa lebih banyak lagi ya information ataupun you orang nak tahu rahsia, betul tak? Tapi ya Ustaz, malam ini kita punya peminat macam tak cukup ramai lagi. You mau bagi tahu rahsia ke tak mau bagi? Sebab kita punya penonton belum sampai lagi 300 orang kok. Kena panggil dia orang tag kawan, betul tak? Betul tak? Kena panggil lagi. Ya, kena panggil lagi. Okey, you mau tekan share, tekan like, tekan love, semua tekan komen kepada kawan anda. Kenapa? Sebab malam ini kita akan bagi you tahu rahsia. Okey, macam mana mendapat income 5 digit income sebulan. Ya, itu dia. Ya, Ustaz. Okey, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sihat. Sifu sihat Sehat. Sudah lama kita tak berjumpa, betul tak? Itulah rindu. Tengok so tadi video tadi. Video tadi. So nak bagi khabar-khabar kepada orang-orang penonton kita daripada mana? Bagi salam dulu. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa khabar kawan-kawan? Seperjuangan, seberimpian, sebumbung, sehati, sejiwa. Wah, Masya Allah. Memang hebat satu-satu ayat dibawa oleh Ustaz. That's why I selalu suka bercakap dengan you. Kenapa? Setiap kali saya jumpa you, I mesti ambil gambar. Kenapa? Sebab saya pun peminat Harley Davidson juga. Betul tak? Okay. Saya pun peminat you, Sifu. Thank you. Memang sangat-sangat baik, sangat-sangat membantu. Walaupun kita sideline tapi kita masih satu Tok Wan, satu bumbung, tapi you sangat membantu tim. Walaupun sideline terbaik Asifu. Tak apa. Sebab apa? Sebab kita berada di dalam satu roof di bawah bimbingan Bio International, iaitu kita. Betul tak? Ya, tanpa beliau mungkin hari ni kita pun belum bertemu lagi. Bila kita bertemu maksudnya ada takdir, betul tak? So memang malam ini kita ada satu mission dengan vision yang begitu strong. Mission malam ni kita mau mencungkil rahsia Ustaz macam mana dalam masa yang singkat boleh mencecah 5 digit income, betul tak? Sebelum itu Ustaz, I nak tanya you dulu. Okey, boleh tak? Okey. Boleh. So nak tanya, bagaimana Ustaz boleh libatkan diri dalam platform Forever Living, platform MLM, dan kenapa Ustaz mesti pilih Forever Living? Nak tanya ni. Soalan tu. Okey, so terima kasih banyak-banyak kepada Sifu Elite, PCM, CBM, GLT, Sifu Elite kita. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Dan soalan ni kira apa, macam mana tadi soalan dia? Soalan macam mana libatkan diri? Ya. Bagaimana libatkan Ustaz? Diri dengan libatkan diri dengan bisnes Forever Living ni. Macam mana boleh kenal Forever Living Maksudnya libatkan diri dalam MLM dan kenapa you mesti pilih Forever Living? Okey. So nak tanya satu soalan kepada kawan-kawan, penonton-penonton di rumah, di mana anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi luangkan masa bersama-sama BO System kita untuk kita tingkatkan lagi usaha, tingkatkan lagi semangat supaya kita lebih berjaya lagi. Terima kasih banyak-banyak. Tepuk tangan paling kuat pada diri anda sendiri. Okey. Jadi, soalan Sifu Elite kita tadi tu, dulu kalau ikut pengalaman saya ni, memang daripada mak saya pun memang saya tengok memang rajin berniaga. Rajin suka berniaga Tupperware, sekali lagi berniaga baju-baju,
Sat lagi berniaga macam-macam dari kecil saya tengok. Jadi saya dah bukan kata saya dah terbiasa, bukan kata dah terbiasa, tapi dah saya macam selalu tengok macam tu. Jadi bila saya belajar pun, saya pun dah suka berniaga. Berniaga kecil-kecilan, minyak wangi, jual, tapi tak untung mana pun. Tapi seronok berniaga tu. Kerana berniaga ni adalah sunnah. Okey. Jadi apa mulanya saya ni di antara orang yang anti MLM. Sibuk nak cerita mai. Walaupun depa ni kata walaupun dua peringkat-peringkat awal ni dia kata hang boleh buat multi level, hang boleh bercakap, hang pandai goreng, pandai cakap kan. Tak malu pi mana-mana pun kenal orang. Ada orang nu kenal, ada kenal kan. Tapi depa tashkil untuk depa ajak untuk networking sistem MLM ni, saya bukan tutup hati, tapi saya belum bersedia lagi. Kerana apa? Banyak sangat negatif-negatif. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Okey. Jadi dah lama dah ada kawan-kawan ajak semua tu, jadi kita pun tak bersedia lagi. Siapa di sini yang ada jiwa yang tak suka multi level marketing tapi suka duit? Ada tak? Mesti ramai kan? Tu kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan yang dia tak suka networking, tak suka multi level kan. Sebab apa? So tuan-tuan dan puan bersabar. Jangan terlalu orang kata apa? Jangan putus asa kerana mereka ni adalah orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti, orang yang tak tahu langsung yang mana permata, yang mana kaca. So alhamdulillah kita ni yang mana saya kita kena rasa bersyukur orang yang tidak pernah terlibat dalam mana-mana networking, mana-mana multi level, dan ini adalah multi level yang pertama. Syabas untuk anda. Kerana anda dipilih. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah, walaupun kita pun taklah pandai mana, taklah hebat mana, ada orang lebih hebat lagi, tapi alhamdulillah secara tak langsung kan, nak jadi cerita tu Ustaz Din yang saya tak pernah kenal, walaupun saya tak pernah kenal Ustaz Din, datang ke madrasah saya, berjumpa dengan ustaz lain, berjumpa dengan itu Sifu, dia punya cerita dia tu, asal dia tu berjumpa dengan ustaz lain, dan kebetulan saya lalu dengan basikal macam Piramli punya basikal tu. Nak balik rumah kan, tayar kecil tu, nak balik rumah, jadi saya tengok ada tetamu datang. Madrasah ni madrasah keluarga kami. Jadi kita nak raihkan tetamu, kita buat ambillah ayam, ambillah roti apa sikit. Jadi Ustaz Din yang ajak saya duduk untuk tengok demo. Dia kata, Ustaz duduk lah. Saya tanya, Ustaz buat apa ni? Dia kata, Ustaz duduk lah tengok. Kita buat demo. Okay. Jadi di situlah bermulanya kisah Ustaz Din bercerita dengan penuh semangat. Saya sangat teruja dengan beliau. Respect dengan beliau. Masya Allah. Kan? Luar biasa. Kan? Allah hantar ke madrasah ni luar biasa Ustaz Ahmad Izzuddin. Saya punya upline kesayangan. Saya punya bapak kan. Jadi dia bercerita macam-macam. Jadi waktu tu macam Sifu Elek bagi tahu, memang waktu tu kita hanya perlu, kita nak cari tu sebulan 3,000 ke 4,000 tu pun banyak dah. Sebab kami di balik pulau ni kampung. Sifu. Kampung. Kampung tapi derayan banyak lah. Kampung. Jadi macam-macam lah kita cuba buat perniagaan. Jadi kita jangan letak diri kita putus asa. Maksud kita dalam usaha mencari. Jadi dari situlah Ustaz dia bercerita. Saya sangat teruja. Sebab saya buat macam-macam perniagaan. Jadi Ustaz dia kata satu botol aloe vera untung 35%. Biar betul Ustaz. Dia kata bukan takat 35%. Boleh dapat sampai 48%. Wow! Unbelievable. Masya Allah. 48%. Ini bisnes apa ni Ustaz? Saya taklah pandai berniaga, tapi saya ni orang yang bersungguh-sungguh dalam buat satu benda tu. Saya buat betul-betul dalam macam-macam lah sebelum ni saya buat kan. Sebab kita minat berniaga guna kederaan diri kan. Jadi kita buat sungguh-sungguh. Jadi bila dia cerita tentang 48%, jadi Ustaz dia nampak saya macam teruja. Kan? Mula dia buat demo, saya teruja dah dengan demo. Kan? Kita tak pernah tengok demo. Kan? Dia tengok demo macam magic. Jadi dia cerita tentang sistem plan pula. Saya tak pernah dengar sistem plan macam tu. Seindah, secantik macam tu. Tahniah Sifu Datuk Desmond Datin Grace. Jadi dia cerita detail marketing plan, saya rasa saya sangat teruja. Saya sangat teruja, saya faham, saya taklah faham 100%. Tapi yang kita faham untung 48%. Walaupun tak faham sistem tapi nampak untung 48%. Yang tu yang sangat teruja. Dan bermulanya episod
untuk bercerita kepada isteri, kan? Jadi jadi baliklah cerita. Jadi nak cerita pun takut-takut sebab kita macam-macam tukar dengan menega minyak wangi, menega kulit, menega jubah, menega anu kan. Kita cuba last kali saya buat ayam goreng, saya pernah supply bihun ke kedai-kedai di dalam satu Pulau Pinang, macam-macam lah. Jadi nak cuba bidang baru ni nak buat cerita, jadi banyaklah penolakan orang apa daripada isteri pun kata tak payahlah macam-macam dah kita buat, yang ni kita buat, yang ni kita buat kan. Tapi jiwa ni, rasa jiwa tu insya-Allah ini kalilah kan. Kita pasti berjaya kan. Yang bercerita pun masya-Allah sangat-sangat hebat Ustaz Adil. Jadi waktu tengah hari ni, okey kita habis kelab ke-12. Jadi kita habis kelab ke-12. Lepas tu pukul 2 suku kita akan datang ke madrasah balik ke sekolah untuk solat Zuhur. Jadi waktu tu adalah waktu rehat dan makan. Jadi saya tak boleh tidur. Tengah hari tak boleh tidur. Sistem plan masya-Allah luar biasa. Jadi bila waktu tu saya pun pujuk isteri saya dan bawa isteri saya untuk bawa dia tengok. Bukan kata kita takut bini, tapi bini tak takut kita. Bukan takut, kita sanjung. Kita menghormati. Sebab apa? Menghormati. Dalam peniaga ni, kalau kata dalam agama macam tu juga, kalau kata lelaki, kalau kata perempuan libatkan diri dalam agama akan cepat berkembang. Dalam bisnes, kalau kita sama-sama buat seiring dan sejalan, pasti lebih terbang, lebih tinggi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang mana belum libatkan diri pasangan, so mintalah pasangan untuk ikram pasangan, bagi masa untuk pasangan sama-sama untuk kita buat sama-sama. So bila buat sama-sama dia punya terbang dia lebih tinggi lagi. Okey. Jadi dari situ saya bawa isteri pergi jumpa dengan Ustazah Ila untuk tengok demo, untuk bagi penerangan. So dia ada touching sikit, masa itulah bermulanya terus beli. Duit tak ada, kan ada RM50. Beli alat demo. Walaupun duit orang kata apa menega macam-macam, tapi duit orang kata apa menega dulu ni kira menega lepas pusing saja. Nak kaya tak ada lah. Lepas pusing saja. Jadi dari situ bermulanya lah demo. Jadi hari ni siapa yang dah VIP nak buat bisnes tapi belum beli alat demo, tuan-tuan dan puan telah merugikan satu peluang, satu masa yang asbab daripada ini insya-Allah akan beri orang kata apa perubahan dalam hidup tuan-tuan dan puan. So cepat-cepat grab alat demo. Tapi sekarang ni kena buat demo dalam online. Tak boleh jumpa. Jadi dari situlah bermulanya saya untuk daripada RM50, saya kata Ustaz Din saya tak ada duit, saya hanya join RM90 untuk dapat untuk jadi ahli sahaja. Daripada situ saya jual beli pengorbanan. So dalam kita nak berjaya kita kena ada pengorbanan. So daripada balik pulau nak pergi ke center Perda lebih kurang 45 minit ke 1 jam. Jadi saya terpaksa seminggu 3 kali, 4 kali, kadang ke 5 kali untuk saya ambil order daripada orang, ambil duit daripada orang. Tak ada duit nak beli, terpaksa minta duit dulu, pergi beli barang dan hantar kepada customer. Pergi dekat 1 jam, balik dekat 1 jam. Terpaksa, saya no choice. No choice. Saya tidak ada pilihan. Saya nak dan saya perlu buat pengorbanan. Nak tunggu ada 1,000, masa tu 1,000 berapa ratus? 1,300, 1,400, tak ingat dah. Betul. Jadi nak tunggu ada 1,000 lebih, baru nak buat mohong. Utara kata mohong. Jangan tunggu, jangan tangguh, pegang jalan terus. Pegang jalan terus dan jangan lupa nak jalan tu kena tanyalah upline. Macam mana cara nak buat? Itu. Jadi saya tanya Ustaz Din, saya tak ada duit ni, macam mana nak buat? Macam mana nak cukupkan? Okey, Ustaz Din bagi tahu. Macam ni. Okey, saya buat. Alhamdulillah. Tu saya first saya beli alat demo. Saya tengok 2-3 kali demo Ustaz Din dan saya terus buat demo. Walaupun celup Maggi lintang pukang. So macam itulah permulaannya. Dan kenapa saya pilih platform Forever Living? Sebab dalam pengalaman saya Forever Living ini adalah satu sistem yang mana orang kata apa sangat jelas. Sangat jelas, sangat mudah. Dan sebenarnya bukan Forever saya pilih Forever. Sifu. Forever pilih saya. Saya tak mencari melawak. Astagfirullahalazim. Jadi sebenarnya maksudnya bukan saya mencarilah, tapi alhamdulillah sebab kita doa, kita usaha, Allah buka jalan. So dan kita tengok sistem dia dan dia ada satu kelompok di bawah satu bumbung yang boleh bergabung, lain bangsa, lain agama tapi boleh duduk sekali. Jadi siapakah yang membimbing? Jadi itu satu persoalan saya. Siapa yang leader yang boleh memimpin lain bangsa, lain agama tapi
boleh duduk sekali, boleh. Saya kata ni, masa tu dah saya cuba tengok dan Ustaz Din beritahu, kita ada satu leader yang hebat, iaitu Sifu Datuk Desmond dengan Datin Grace. Walaupun beliau lain agama, lain bangsa, tetapi saya sangat rasa hati beliau sangat kasih kepada anak didik beliau. Walaupun dalam apa keadaan, beliau bimbing. Dari situ saya nampak saya lebih yakin. Sebab dalam ni kalau perasan, ramai orang yang berniaga hari ni, Sifu, ramai orang berniaga hari ni, berniaga apa pun berniaga, mereka ni rajin ke kelas, rajin ke kursus untuk dibimbing, ditegur, kan? So kita dalam platform Forever Living saya tengok tak perlu join mana-mana kelas, sebab upline akan bantu kita. Upline akan bantu kita, akan tegur kita, ni tak betul, hang buat lagu ni, jangan buat lagu tu, buatlah lagu ni, pasal apa buat lagu tu. So dia akan bagi. Dan dalam niaga ni saya nampak perlu ada target. Dulu saya berniaga tak ada target. Jadi memanglah betul, kita syukur. Kan, Sifu? Alhamdulillah barang kita habis. Hari ni tak habis pun tak apa, alhamdulillah. Tapi sebenarnya dalam perniagaan kena ada target. Kena ada target bulanan supaya target tu dia akan bawa kita pergi lebih jauh lagi. Jadi bagi saya, sekiranya orang rasa beban kena maintain, itu bukan minda orang berniaga. Berniaga kena ada konsisten. 5 sisi saya tak pernah sebut itu adalah maintain. Bukan. Itu adalah satu sistem supaya kita lebih maju dalam perniagaan. So jangan jadi berat. Jadi itu adalah target. Setiap bulan target. Target 5 sisi, target 10 sisi, target 15 sisi, sampai target 100 sisi, target sampai F2D. Kan? So dalam platform Forever Living ni semua dah complete, dan dia target tu by part. Dia kata, maksudnya naik supervisor, lepas tu kita buka lagi target, naik ke assistant manager, naik ke manager. Jadi kat situ saya nampak satu perjalanan yang sangat cantik. Saya kata ini memang permata ni. Ini bukan kaca. Ini permata. Jadi dari situlah saya mula belajar. Walaupun Ustaz Din tinggalkan saya, dari segi jasad dia tinggalkan saya, sebab dia duduk di Kuala Terengganu. Tapi dari segi rohani, mesej, kata, kutuk. Dia tak kutuk lah. Dia bagi dorongan melalui rohani. Maksudnya melalui handphone lah. Sebab dia duduk jauh. Daripada situ saya rasa semangat. Masya Allah. Saya terima kasih banyak-banyak pada Sifu Ustaz Din dan Simu Ustazah Hila kita. Kerana membimbing. Walaupun kita ni kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. So kat sini nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita dah complete dah. Kita jangan ada iri hati. Yang ni yang jadi masalah. Yang jadi masalah Allah blok. Allah letak. Jadi sebab apa? Sebab kita ada iri hati dengan upline kita. So jangan ada tu. Itu rezeki dia. Okey. Wow. So macam itulah permulaan dia. Jadi saya kata saya nampak itu yang sangat cantik Sifu Alex. Jadi kat situ saya nampak tu yang saya pegang, saya buat sungguh-sungguh. Memang satu jawapan yang begitu bernilai, betul tak? So actually I nak beritahu you orang, para hadirin sekalian. Okay, I beritahu you, Ustaz Din dengan Ustaz Zul, memang saya kena dua-dua orang beliau ni memang pun sudah bukan agak masa yang lama. Tetapi bila kita bercakap dengan dia orang, memang kita mendapat yang dua-dua orang adalah, walaupun dia sudah bergelar jutawan, betul tak, dalam platform Forever, tetapi I beritahu sikap dia orang memang saya sanjungi. Kenapa? Sebab bagi saya, dia sebelum dengan selepas tiada perbezaan pada sikapnya yang humble. Tetapi pada income beliau memang jauh better, betul tak? Tanya kepada Ustaz Zul, sekarang sudah jadi jutawan di platform ini, betul tak? So, I nampak betul. Ustaz Zul tadi kata, betul tak? Walaupun ada orang kata, kita ni niaga ni, tak kira lelaki pun perempuan, kita kena minta restu daripada kita punya pasangan, betul tak? Sebab kita nak beritahu dia apa yang kita nak buat. Kita bukan nak bersembunyi kepada dia, betul tak? Cuma kita nak memberi, orang kata, doa, tak kira daripada suami ke ataupun isteri, betul tak? Sebab doa daripada dia orang adalah lebih bermakna daripada doa yang berada di luar, betul tak? Wah, betul. Tambahan Ustaz Din hari-hari dia bukan mau apa, dia actually dia bagi satu kita kata tempukan ataupun bagi satu impact yang kuat kepada Ustaz Zul. Kenapa? Okey, orang kata kadang-kadang ibu bapa suka leteh, betul tak? Ada orang tak faham, ibu bapa leteh tak bagus. Actually leteran daripada ibu bapa jauh lebih bernilai daripada leteh orang luar. Kenapa? Sebab siapa ibu bapa yang tak sayangkan anak, betul tak?
Betul, betul, I betul. boleh nampak Ustaz Din. Wah, dia hari-hari telefonnya confirm dia amat sayang you. Betul tak? Sangat sayang. Sangat sayang. Okey, soalan yang kedua. Actually, selain daripada permulaan dengan kenapa Ustaz Zul nak pilih platform Forever Living, betul tak? Lepas Ustaz Zul sudah menjadi jutawan dan I nak tahu, selain daripada PT, apa yang mendorong Ustaz mesti berjaya di platform ini? Apa yang mendorong you begitu satu impian yang you mesti berjaya di platform ini? Apa yang mendorongkan you dalam masa yang singkat, you mencapai semua insentif dalam Forever Living? Oh, ya ni. Mendorong dorongan tu. Dorongan yang kuat ni daripada upline. Daripada Sifu Ustaz Din, Sifu Mila Ila. Lepas tu Sifu Richard, Sifu Michelle kan. Sifu Michelle. Jadi dan circle yang sangat-sangat kuat, circle yang sangat-sangat positif. Walaupun lain agama, lain bangsa, saya sangat respect. Bila berjumpa, macam Sifu Elak kata, bila berjumpa tu dah macam adik-beradik. Dah macam adik-beradik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah duduk dalam keadaan orang kata apa? Saya duduk dalam keadaan kita masuk banyak event-event kan. Tapi bila kita duduk event-event bersama dengan jutawan macam Sifu Elak kata, jadi kita tidak ada satu perbezaan. Jadi boleh duduk sekali, duduk satu meja. Kadang-kadang bila kita duduk di lantai ni, mereka boleh duduk di lantai. Jadi saya rasa satu jiwa yang sangat-sangat bersih. Satu jiwa yang betul-betul, bukan kata wayang. Tak maksud wayang ni bukan olok-olok tau. Memang betul-betul jiwa. Yang biasa yang Datuk Desmond sebut apa? Desmond sebut apa? The power of forever is the power of love. Maksudnya kesatuan, kasih sayang. Kasih sayang ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu hadis. Hadis lebih kurang dia punya maksud dia, tidaklah beriman seseorang itu. Tadi tidaklah beriman seseorang itu daripada kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Jadi kita nampak dalam walaupun dalam platform ni, jadi kita berkasih sayang tu untuk sama-sama berjaya. Yang ni pun di antara sebab dorongan untuk saya betul-betul saya pun berjaya dalam Forever Living. Okey. Dan kita tengok lagi bila kita berniaga, biasanya biasanya orang berniaga ni apa dia nak? Dia akan cari duit. Betul tak? Berniaga untuk dapat duit, kan? Dan bila kita dah dapat duit, apa kita buat? Kita akan bahagi-bahagikan. Ini untuk kenderaan, ini untuk rumah, ini untuk makan, ini untuk bil, ini untuk melancong, ini untuk apa-apa macam-macam kan. Tapi kebiasaannya kenderaan dan melancong rumah itulah kebiasaan. Tapi dalam Forever Living, saya tengok bila kita buat sungguh-sungguh, kita capai target, kita akan dibawa melancong secara percuma tanpa kita keluarkan duit. Adakah tuan-tuan dan puan-puan tak mau melancong percuma bersama Forever? Saya nak tanya. Hampa tak mau kah? Hampa tak mau. Orang yang tak suka melancong pun kalau kata dibelanja, dia suka. Nampak tak? Betul kan? Dia tak suka, saya tak suka melancong. Jom aku bawa hang secara percuma. Hang nak pergi tak? Hang nak pergi mana? Dandan tanya macam tu. Betul tak? So dalam Forever Living, kita usaha sungguh-sungguh, income makin banyak, dan kita dibawa melancong, kita raikan kejayaan kita. Maksudnya hasil usaha kita. Nampak hasil usaha kita usaha sungguh-sungguh dan alhamdulillah kita capai. Dan asbab daripada kita capai menjadi satu inspirasi kepada tim kita. Wah, satu orang dah capai dan menjadi inspirasi kepada sideline kita. Maksudnya kita akan jadi satu teladan, satu kebaikan, teladan yang baik untuk semua, untuk umum. Nampak tak? So, saya nampak yang ni sangat best. Sangat seronok. Jadi itulah sebabkan saya cuba untuk usahakan. Cuba untuk usahakan. Cuba kita capai semua institusi. So, yang ni bila saya tengok macam tu, saya rasa saya kena konsisten dalam Forever Living. Walaupun dulu kita cuba macam-macam, dan tapi bila kita tengok platform Forever Living, dah ada dah. Dah lengkap dah. Dah perfect dah orang putih kita. So, apa nak buat apa lagi? Nak lengah apa lagi? Kita kena jadi macam ayak tu ayak. Ayak ni Sifu,
Cuba tuang ayat. Air lah. Bahasa kita, bahasa KL air lah. Saya ni pergi mana-mana pun kita cakap macam ni lah. Jadi ayat ni Zifu, kita tuang dia. Dia akan mengalir, dia akan cari laluan. Dia akan cari laluan, cari supaya dia boleh keluar ke laluan tu. Sekiranya dia potong dinding, so dia akan cuba cari laluan. Kat mana laluan? So kita kena cari kita kena jadi macam ayat. Kita kena cari jalan juga. Walaupun dalam keadaan MCO, dan saya berterima kasih kepada Sifu-Sifu, kepada Upline-Upline dan Sifu, Datuk Desmond dan Datin Chris, dah start daripada MCO dulu ni, mereka bertungkus lumus. Bantu tim, walaupun buat Zoom, berapa kali seminggu tengok. Jadi untuk bantu kita. Jadi itu bukan jadi orang kata apa, bukan satu benda yang susah. Bukan satu benda yang orang kata bukan satu benda yang senang untuk konsisten, untuk dengar, untuk bagi masa, untuk atur strategi. Jadi perlu pengorbanan. Jadi beliau telah buat satu pengorbanan untuk bimbing kita, untuk satukan kita, satukan hati kita. Jadi kita kena buat sungguh-sungguh. Kita kena raikan. Kita kena rasa hormat dia. Kerana dia adalah Sifu yang bimbing kita. Nampak tak? So benda tu kena datangkan perasaan. Sehingga dalam satu ketika tu Rasulullah SAW menangis. Dia tengok satu jenazah. Minta maaf lah cerita sikit lah. Satu jenazah lalu depan Rasulullah tu, Rasulullah menangis. Jadi sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kau menangis? Ini adalah satu jenazah yang non-Muslim. Rasulullah kata apa? Wahai sahabatku, ini adalah umatku. Rasulullah kata, ini adalah umatku. Rasulullah kasih. Itu. Sehingga sebelum beliau meninggal pun, ada yang mengatakan beliau umati beliau, sangat kasih pada umat-umat beliau. Jadi kita pun kena rasa macam tu. Kita jangan rasa mereka orang kata apa, walaupun kita Islam, ada leader kita yang bukan Islam, tapi mereka ni sangat kasih pada kita. Mereka bimbing kita. Kalau kata mereka ni tidak kasih pada kita, tidak bimbing kita, maksudnya mereka akan biak, akan tinggalkan kita. Macam mana kita kasih kepada anak-anak kita? Apa kita buat, Sifu? Kita ajak, kita marah, kita katuk, kita nasihat. Last kali nasihat lah. Kita ajak, kita marah, kita katuk, kita nasihat. Macam tu berlaku. So jadi kenapa kita nak pandang serong pada pengorbanan mereka tu? Jadi kita kena teruskan berjuang habis-habisan. Macam mana mereka punya kesungguh-sungguh, macam tu juga kita kena sungguh-sungguh. Jadi saya tengok benda ni dah ada dalam Forever Living. Jadi saya rasa lagi semangat tu. Saya rasa lagi semangat. Jadi menyebabkan saya rasa tak boleh. Memang kena buat. Memang kena buat dan kena capai, kena buktikan. Kita mampu. Kita boleh. Malaysia boleh. Wah, memang hebat, memang hebat. Itulah kan. So nampak tak? So saya nampak jawapan daripada Ustaz memang lebih daripada apa yang dia cakap. Dan saya boleh menampak daripada mata dia ada dah air mata sikit, betul tak? So that's why hari ini, so you orang amat betul. Kenapa? Sebab malam ini kita punya undangan khas Ustaz Zul yang khas diimport daripada utara yang dibawa oleh Bio International kepada anda semua malam ni. So jangan lupa pergi share, pergi like, komen, share begitu ramai kepada orang luar sebab dia orang sama seperti kita memerlukan platform ini. So malam ini, hari ini kita ada banyak lagi rahsia macam mana mencungkil menjadi jutawan ni. So jangan lupa pergi share dengan you punya kawan. Betul tak Ustaz, betul tak? So I nampati Ustaz, I tahu memang kita ada seorang Sifu dengan BO yang begitu hebat. Tanpa beliau memang kita tak mungkin dalam masa MCO ni kita boleh menjadi orang kita kata transformasi kepada kita. Biasa dulu kita pun tak terfikir pun dengan online, betul tak? Dan biasa kita cuma dari dulu kita offline ke pergi jumpa orang, betul tak? Kita pun tak terlintas apa itu online. Bagi kita telefon cuma hello kat mana kita minum, betul tak? Tapi tak pernah terfikir sekarang kita boleh Zoom semua, betul tak? Tapi kita amat bersyukur dengan orang kata dengan ilmu yang dimiliki oleh kita punya Sifu. Dia memang seorang yang hebat dan dia berjaya menjadikan kita ni dalam satu bumbungan yang begitu hebat dan menjadi satu tim yang begitu strong. That's why hari ini kita amat bergembira sebab apa? Sebab kita dapat bertemu, ini pun adalah satu takdir untuk bersama, betul tak? Walaupun kita daripada bangsa yang lain, betul tak? Tetapi bagi saya, bila kita mati, kita berada di pintu yang sama. Betul tak Ustaz?
Okay. So that's why tadi Ustaz ada mengatakan satu upline yang berlainan bangsa, betul tak? Okay. Pada pandangan Ustaz, jikalau upline ataupun orang yang sponsor anda, okay, bukan umat Islam, adakah dia adakah salah? Sebab kadang-kadang you tahu kan, tadi Ustaz ada pun ada kata ada orang songsang lah, itulah inilah. Tetapi anak tanya, adakah itu salah? Okey. Oh, ya ni padu ni soalan ni. Okey, bagi pendapat saya, saya yang lemah lagi hina ini. Jadi sebenarnya Allah dah atur dah. Rezeki kita ni Allah dah atur dah. Jadi orang maksudnya walaupun non muslim, mereka berusaha. Bila mereka berusaha pasti Allah akan bagi. Pasti Allah bagi kepada mereka. Jadi dalam usaha mereka tu ada nama anda. Ada nama kita. Ada nama kita. Mungkin daripada situ apa yang mereka lintasan daripada hati untuk buka network. Dalam yang sama, untuk satu untuk cari keperluan. Yang keduanya mencari orang yang perlu dibimbing. Nampak tak? Orang yang mencari dibimbing. Sebab dalam satu hadis lebih kurang dalam satu hadis, barang siapa yang memberi barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Mafhum hadis lebih kurang macam tu. Jadi maksudnya mereka mungkin ada sifat untuk membantu. Jadi ada nama anda dalam tu. Ditakdirkan. Macam Sifu kata, bukan kita plan. Kita tak pernah jangka, Sifu, kita tak akan jadi MCO. Kita tak pernah jangka akan belajar pasal online, pasal Zoom. Saya pun tak hati langsung. Saya lagi jahil, Sifu, pasal online ni. Masa MCO lah, Allah Akbar. Saya sampai satu keadaan tu dulu ni, punya jahil ni, bila beli handphone, saya terpaksa pergi ke manager saya, bakal CBM, iaitu Hakimin. Kenalkan Hakimin kan? Kenal. Beli handphone baru, Hakimin tolong buat Ustaz, bagi ada Facebook, bagi ada semualah WhatsApp ni, semua bagi ada balik, bagi macam elok balik. Macam tu punya jahil. Jadi Ustaz saya beli sampai kelar. Kalau ni saya pandai sikit lah. Tapi beliau lah sangat-sangat membantu. Manager CBM Hakimin kita. Jadi kita tak jangka benda tu. So Allah atur dan kita belajar sesuatu. Jadi dalam mereka mencari, yang kata memang kadang-kadang orang kita ni persepsi orang kita ni kadang mereka ni tidak ada satu perasaan positif. Banyak yang negatif. Oh yang ni tak boleh ambil kesempatan. Contoh kata Chinese ambil kesempatan, India ambil kesempatan. Padahal orang kita pun banyak. Tapi cuba kita berlapang dada. Mereka mencari rezeki. Macam kita jugalah. Kita pun mencari juga. So dalam platform yang sama, dalam tindakan yang sama, senaraikan sesuatu yang nama. Betul tak? Siapa yang tak buat lagi? Kena buat. Siapa tak buat lagi senarai sesuatu yang nama, lekas-lekas kena buat. So senarai dalam nama tu ada kenalan yang mereka rasa nak membantu untuk berkongsi. Jadi bagi saya tidak ada isu. Selagi mana Allah pun atur dah, manjada wajada, maksudnya siapa yang berusaha pasti dia akan capai. Dia akan dapat benda tu. Jadi selagi mana, maksudnya kalau kata contoh adalah selagi mana mereka ni tidak menyekat kita. Dia kata ustaz, dia kata you tak boleh solat. Ada betul? Saya nak tanya tuan-tuan. Ada Sifu Alex? Mana ada kan? Ustaz you tak boleh sedekah. Ada tak Sifu Alex? Ustaz you tak boleh macam ni, you tak boleh macam ni, you jangan campur. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan saya nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni beri peluang. Ada tempat khas. Tambah di Center Penang ni ada khas untuk Mr. Eddie kita buat pula. Khas surau untuk kita semayang. Dan saya sangat teruja, benda yang paling saya risau dengan isteri, waktu kami melancong percuma di Stockholm, di negara orang putih, tuan-tuan dan puan-puan. Kami duk fikir dah lah bulan puasa. Nak cari mana sahur. Nak buka berpuasa lagi. Kan? Duk fikir ni nak cari. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah. Bawa makanan saja pun satu kotak. Tapi saya sangat teruja tuan-tuan dan puan-puan. Saya sampai turun bah. Sejuk memang best lah luar negara. Jadi itu satu memori lah bila MCO kan. Jadi kami geng Forever ni rindulah untuk melancong bersama-sama. Okey, turun saya tengok ada satu papan tanda, papan macam banner lah, banner kan. Banner kan. Banner dia tulis dah,
sahur pukul berapa, buka puasa pukul berapa, di apa, di floor apa, tingkat kan, orang nak turun putih ke kan, di tingkat berapa semua dia beritahu dah. Maksudnya mereka ni telah uruskan, nampak tak, walaupun company itu bukan company orang Muslim, tapi mereka uruskan secara profesional. Nampak tak? So saya rasa, wow, Masya Allah, very very respect. So tidak ada masalah. Saya kata tidak ada masalah selagi mana mereka memberi peluang dan tidak menyekat kita untuk amalkan agama. Dan mereka pun, orang kata non-Muslim, mereka mencari rezeki. Di bumi Allah, mereka berkongsi untuk mencari rezeki. Sama macam kita juga. Jadi kenapakah kita mesti ada iri hati? Jadi sekiranya kalau kata kita pun berasa macam tu ke upline, so akan datang, Allah akan datangkan orang yang berasa macam tu dengan kita. Nampak tak? So kita berlapang dada, Masya Allah, Alhamdulillah, daripada dia tu datangnya rezeki kepada kita. Daripada asbab dia tu datang dengan ada tulisnya nama kita, kerisauan untuk bantu kita, Alhamdulillah, income kita naik 6,000. Income kita naik 20,000. Income kita naik 30,000. Tak mau kah? Apa tak mau kah? So buangkan fikiran-fikiran negatif. Positif, sentiasa bersangka baik apa keadaan yang datang. Sentiasa bersangka baik pada diri kita. Sentiasa bersangka baik pada keadaan semasa. Ada hikmah ada. So kita kena tunjuk satu teladan yang baik. Satu orang kata apa, satu akhlak yang baik. Yang ni tak ada. Kita pula emosi, kita pula pi macam-macam. So macam mana keharmonian, orang kata apa, kecantikan Islam akan menyalah. So kena tunjuk. Jadi Alhamdulillah. So bagi saya memang tidak ada masalah. Sama-sama kita cari rezeki. So tak payahlah hampa duk fikir dengki-dengki. Kalau hampa berasa dengki, hampa stop, hampa pergi minum aloe vera cukup. Tak payah buat bisnes. Tak payah duk fikir income 30,000. Tak payah duk fikir income 50,000. Hampa pegang botol aloe vera, hampa minum hari-hari. Cukup. So ini orang tahu secara umum memang ada perasaan macam tu. Sebab apa tak Sifu? Sebab syaitan ni Sifu, syaitan ni dia dah diberi mandat. Di apa? Dulu syaitan ni Sifu, dia ni ketua kepada malaikat. Orang alim, orang yang hebat. Tapi mereka ni dijadikan cerita, maksud mereka ni tidak orang apa, tidak terima orang siapa penghormatan. Dia tak mau dibagi penghormatan kata kepada Nabi Adam, kerana Adam dijadikan daripada tanah. Dia ni dijadikan daripada api. So api lagi power. Kan? So bila Allah Taala perintahkan dia beri penghormatan kepada Adam, dia tak mau. Masa itulah dia dikeluarkan daripada orang apa, dalam golongan-golongan malaikat-malaikat lain. Jadi dia diletakkan dalam neraka. Jadi dia ni minta izin kepada Allah Taala. Dia kata, aku nak sesatkan umat, semua umat. Allah kata boleh, tetapi hang tak boleh sesatkan orang yang ikhlas. Orang yang buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Nampak tak? Jadi bagi saya tidak ada masalah, tidak ada isu. So kita kena ikhlas dalam kerja buat kita. So jadi syaitan ni dia akan kacau Sifu. Dia duduk sebelah hati je. Dia nampak kita ralik, kita leka, dia cucuk. Dia hasut kita. Rosakkan pemikiran kita. Rosakkan cara cakap kita. Rosakkan minda kita. Jadi kita hang tak payah berjaya. Hang kena hidup zuhud. Hang kena tak payah jadi kaya. Dia tak tahu kalau kita kaya, kita boleh sedekah Sifu. Kita boleh sedekah, kita boleh kembangkan perniagaan kita. Kita boleh kembangkan dana-dana akhirat kita. Jadi tapi syaitan ni Sifu, dia tak mau. Dia tak mau jadi kita kaya. Dia nak kita duduk susah. Tergelepek susah minta ke orang. Kan? Siapa nak begitu? Siapa kalau kata tak mau kaya, hampa semua yang terjun dalam forever living, berapa orang ni terjun dalam forever living, yang beri masa kalau tak ada sifat untuk kaya, rugi je lah. Sebab bila kaya ni, kita akan banyak buat benda baik lagi. Dan tapi kita kena keras doa, ya Allah, dorongkanlah hati aku jadi satu orang yang kaya, dermawan, lagi takwa. Kena doa supaya Allah Ta'ala tak bolak balik. Dan Alhamdulillah, kita dalam platform Forever Living pun, jadi Sifu pun saya pernah dengar, Sifu Datuk Desmond, hang tinggi mana hang naik pun hang kena ingat, ke mana kaki yang pijak. Betul itu Betul. Sifu Malaysia pun pernah tegur, kata ingat dari mana kita datang, kita dah tidak ada apa-apa. Bila kita dah dapat income sebulan 30,000, sebulan 40,000, ingat jangan lupa diri. Jadi dalam satu saya ingat lagi Ustaz Zamzam. Ni saya cerita sikitlah. Jadi Ustaz Zamzam ni
dia main mesyuarat tau dekat kita dulu, kita mesyuarat dekat masa ada program camp kepimpinan dekat Kuantan. Jadi Ustaz Zamzam main macam tu. Kami jemput Ustaz Zamzam. Sekarang dia bakal JLT lah. Jadi bila dia duduk dalam tu, dia duduk dalam mesyuaratkan, kita kan lebih meeting, kita lepas habis program kita mesyuarat kan. Kita duduklah cerita macam mana ada orang baru nak cerita balik Kakuzari. Yang itu dipanggil dia kata Kakuzari. Maksudnya kita nak ambil laporan balik macam mana orang baru join, apa perasaan apa semua tu kan. So jadi benda tu dah habis. Dan Simo Michelle bagi tahu kita jangan lupa diri. Bila kita dah berjaya, bila kita dah jadi kaya, bila nama kita dah naik, jangan lupa dari mana kita mula. Ustaz Zamzam keluarkan air mata. Dia kata ini bukan kelas bisnes, ini kelas rohani. Jadi walaupun bangsa lain, agama lain yang cakap macam tu, tapi benda tu tidak ada isu. Dia ingatkan kita, tidak ada masalah. Jadi dia kata, masuk Dato' hebat, dia kata. Walaupun saya ingat sampai sekarang ni. Dan Datuk Desmond pun pernah kata, tinggi mana hang naik pun hang kena ingat dari mana hang kena pijak juga bumi ni. Jadi tidak ada isu, tidak ada isu. Dan walaupun dia upline kita bangsa lain, tapi kita lah kena hati terbuka. Sebab dia mencari rezeki dan kita juga mencari rezeki. Dan adakah dia tinggal kita? Adakah dia khianati kita? Adakah dia pecah amanah kita? Adakah dia mungkiri janji kita? Tidak. Malah dikotakan semua, dikotakan. Apa lagi mau? Dijanji dia nak bagi pen Montblanc, bagi pen Montblanc. Bagi duit pun bagi. Sifu Michelle kata, you Ustaz, saya pergi Kuantan, kata Ustaz, you buat you punya group 5 sisi, 5 orang, I confirm datang Penang. Michelle bagi tahu. Kita sahut cabaran. Dia turun Penang bukan 5 orang, masa tu 7 orang buat. Tapi dikotakan tuan-tuan dan puan-puan. Dia datang Penang bertemu dengan kami. Sangat-sangat teruja. Masya Allah. Nampak tak? Tu saya kata, walaupun agama lain, tapi tidak jadi masalah. Selagi mana tuan-tuan kena faham, selagi mana tidak menyekat. Tidak orang kata apa, tidak orang kata apa. Macam itulah. Dia tak ada. Dia tak ada masalah. Take your time. Semua okey. So tak ada isu. Masing-masing mencari rezeki tuan-tuan dan puan-puan. Di bumi Allah ni. Masing-masing mencari rezeki. So kita kalau kata ada perasaan lagu tu, buang jauh-jauh. Bawa pergi sungai ke tok jauh-jauh perasaan tu. Doa supaya sifat-sifat hati tak elok tu buang. Kena doa. Tak elok untuk bisnes. Dia akan mengganggu bisnes. Dia akan jadi pecah belah. Tak mau. Datuk Desmond dah bawa kita dah. Dah pimpin kita jadi satu kelompok di bawah BO system. So follow the system. Is very simple. Okey, macam itulah. Wah, memang satu jawapan yang begitu hebat, betul tak? Actually bagi saya pun berpendapat macam Ustaz Zul. I memang agree dengan. So Tuhan lahirkan kita pelbagai bangsa, pelbagai agama ataupun pelbagai bentuk. Mungkin itu adalah ujian daripada Tuhan, betul tak? Kalau semua sama, I rasa dalam dunia ni tak ada banyak haiwan. Satu jenis saja haiwan, betul tak? That's why Tuhan lahirkan kita berbagai bentuk, berbagai agama. Mesti ada dia punya sebab, betul tak? Tetapi betul. Yang paling confirmnya, bila kita meninggal dunia, kita akan pergi kepada pintu yang sama. Dan betul. Saya percaya apa yang kita ada hari ini semua adalah pinjam daripada Tuhan, betul tak? So betul, memang kita punya kerja nak amalkan amalan yang baik, buat kerja baik, betul tak? Yo. Dan memang dia nak kita menjauhi daripada sifat-sifat dengki, sifat-sifat yang tak bagus, negatif, betul tak? Tetapi that's why So that's why I masih ingat bila I berjumpa dengan Ustaz Day, Ustaz Zul, Ustaz Zamzam, I masih ingat bila kita cakap kecek dengan dia orang, itu aura macam saya berjumpa dengan Allahyarham Tok Guru Nik Aziz. Saya amat betul sebab saya masih ingat, masa itu saya belum lagi betul-betul libatkan diri dalam platform Forever Living. Tetapi masa itu saya masih ada kerja. Secara mungkin orang kata takdir lah. Takdir bagi saya berjumpa dengan Allahyarham Tok Guru Nik Aziz. That's why masa itu, sebab dia adalah idola saya. Dan masa I berjumpa dengan Allahyarham Tok Guru Nik Aziz, memang dia punya style dengan Ustaz Zul, dengan Ustaz Dena, dengan Ustaz Zamzam, I boleh beritahu you. Okay, sebab saya pernah bertemu, okay, perseorang, bukan ramai orang tahu. I pergi ke rumah beliau dan I mendapati semua percakapan anda memang semua serupa. So saya nak beritahu you, tanya kepada Ustaz Zul, Ustaz Dim, Ustaz Zamzam, I rasa you orang punya aura, kita kata bukan macam Ustaz Allahyarham Tok Guru, tetapi you orang punya aura saya mendapat merasainya
Memang ada serupa dengannya. Okey, ini ikhlas daripada hati, betul tak? Sebab, okey, you orang pun tahu kan, saya ada gambar, saya ada bersama dengan Allahyarham Tok Guru Ni Aziz, betul tak? So, I boleh rasa. So, I mengharapkan, betul. okey, para hadirin brother di luar sana, okey, klik. Okey, sebab malam ni kita nak mencecah 500 sebab sekarang Ada kita lagi, ada ada lebih lagi. 20 orang saja. Share. Sebab apa? Sebab malam ini, okey, I nak beritahu you. Okey, ada orang kata nak menjumpai rahsia 5 angka. I beritahu you. Malam ini, I nak beritahu you. Wang 1 juta bukan dalam Forever Living. Tetapi dekat sini, apa yang dia nak bagi kepada anda adalah nilai dia lebih daripada 1 juta. Betul tak? That's why itu yang diamalkan oleh kita. Betul tak? So, that's why Ustaz Zul dengan Ustaz Zamzam tadi, you ada terdengar tak? Bila dia bersama dengan saya, bersama dengan kita punya group BO, you ada perasan tak itu aura memang tak sama. Betul tak? So, okay, so that's why, okay, ingat, sesiapa yang masih ada soalan yang macam kita tanya, apa pandangan, okay, jangan risau. Sebab saya percaya dekat sini kita ada banyak contoh-contoh yang berbaik bahawa kita berada di dalam satu bumbung, tak kira agama, tak kira bangsa, tetapi kita ini adalah satu BO International, one team, one Malaysia. Betul tak Ustaz Zul? Betul. Betul. Okey. So soalan yang seterusnya. Kenapa? Sebab you tahu tak, you adalah peminat, you ada banyak peminat. Semua hantar itu banyak soalan. Beribu-ribu soalan. I hanya pilih segelintir soalan nak tanya. Sebab apa? Sebab yang soalan yang cek orang kan cek yang tak begitu mendalam, kita tak mau jawab. Kita mau menjawab soalan yang yang kritikal, yang boleh mencecah, membakar aura malam ni. Betul tak? Okey. So ini soalan penting. Sebab apa? Sebab bila dah dengar Ustaz Zul berjaya dalam masa yang singkat, okey, menjadi jutawan di Platform Forever. 5 tahun untung lebih 1 juta. Betul tak? Dan apa yang I nak tanya kepada Ustaz Zul ialah, macam mana Ustaz Zul boleh buat sponsoring dan ada network yang kuat yang buat bisnes ni. Maksudnya Ustaz Zul, you ada masa untuk agama, masa untuk keluarga, dan saya nampak you ada dekat Abilai cuci Harley Davidson lagi, betul tak? Tetapi you masih boleh mencapai CBM. Betul? Saya nak tanya, macam mana you boleh asingkan masa untuk keluarga, untuk masa sendiri dan untuk you punya network? Okey. So, saya tahun pertama saya dalam Forever Living, saya masih lagi sebagai tenaga pengajar di Madrasah Mahat Darul Furqan di balik pulau Sungai Rusa. Madrasah kaminya family lah. Jadi arwah bapa punya tanah, so dia wakafkan supaya abang-abang saya pun dapat balik daripada mereka punya pelajaran semua. Jadi 1 tahun pertama tu saya masih lagi. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami di madrasah ni, di sekolah yang berasrama ni, jadi kita bukan sekadar tengok mereka punya ilmu mereka. Hafalan Quran, hafalan hadis, pemahaman, semua tu bukan kata tengok itu saja. Jadi kami perlu bimbing. Bimbing segi akhlak mereka, kebersihan mereka. Tengok mereka mandi macam mana. Maksudnya tengok keadaan mandi dengan pakaian-pakaian basuhnya, pakaian dobinya, semua tu semua kena dipantau keliling madrasah. Dan dibangun awal, bangun pukul 4 suku dah bangun dah. Jadi malam kena tidur. Bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan di rumah ada 4 ke 5 orang anak-anak yang semua masih kecil. Semua masih 10 tahun ataupun 11 tahun. Macam mana? Ataupun 12 tahun. Apa keadaan tuan-tuan dan puan-puan? Baru 5-6 orang anak. Kami ada hampir 400 orang. Jadi kami bersama-sama untuk uruskan mereka. Tapi ujian tu biasalah. Maksudnya ada yang suka duduk, ada yang tak suka duduk, tu biasa. Kita tak paksa. Jadi dalam kesibukan masa dan waktu tahun pertama tu, saya masih lagi, masa tu saya tengah buat apa TV? Masa tu saya tengah aktif memanah berkuda. Masa tu macam-macam saya buat. Jadi memanah berkuda ni, apa tujuan saya memanah ni satu sunnah. Dalam hadis dalam hadis mudah beritahu, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Kama qala alaihi wasallam. Jadi maksudnya lebih kurang barang siapa yang mengamalkan sunnah di akhir zaman, maksudnya zaman sekarang kita, zaman tidak ada nabi,
maka pahala baginya seolah seumpama macam pahala orang yang mati syahid. Jadi benda sunnah ni jadi kita cuba bangunkan. Kita buat benda sunnah. Bukan sekadar makanan sunnah. So kita buat semua dengan pakaian, cara cakap sunnah. Jadi kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Jadi itulah alhamdulillah. Jadi dari situ jadi sibuklah dengan memanah lagi, dengan ada kuda 3 ekor lagi. Dalam celah-celah tu saya cuba usahakan. Saya cuba usahakan beli sebab masa tu Sifu habis kelas pukul 5 suku. Kami semayang pukul 5.45, 5.30 ke 5.45. Center di Perda tutup pukul 6. Macam mana nak buat? Jadi kelas tengah hari stop pukul 12. So pukul 12 masuk balik pukul 2 suku, saya terpaksa korbankan masa tidur untuk ke center. Saya naik motor, pergi beli barang. Kalau naik kereta lagi lama, naik motor, balik mai, tak rehat, makan di madrasah. Jadi sibuk tu maksudnya. Kita buat pengorbanan. Jadi taklah saya pandai, tapi saya rasa sekiranya kita ada impian untuk berjaya, impian untuk jadi satu orang kaya, satu yang dermawan, yang takwa, yang berjaya dalam platform Forever Living, jadi kita kena ada buat pengorbanan. Jadi maksudnya saya bahagikan masa tengah hari tu. Tapi bila dah habis petang, masa itulah saya cuba untuk cari masa untuk buat demo. Kadang-kadang sampai ke malam tu. Sampai ke malam, sampai ke 12 baru balik rumah. Dan saya bukan pergi seorang, saya bersama dengan isteri. Isteri pun pergi sekali. Kadang-kadang anak memang lena dalam kereta. Terpaksa, tak ada siapa nak jaga. Anak-anak lena dalam kereta, kadang-kadang penuh lena tepi jalan. Mengantuk sangat, letih sangat. Saya rasa ini adalah satu pengorbanan. Bila kita capai satu level, so kita akan rasa kemanisan. Maksudnya memang kena ada. Untuk berkembang, untuk berjaya, kena ada pengorbanan. Pengorbanan masa, pengorbanan kewangan, diri kita. So kita kalau kata orang yang tak mau buat pengorbanan, susahlah. Susah untuk berjaya. Tak boleh lah. Kena hujan sikit, tak boleh lah. Kena panas sikit pun tak boleh lah. Kena sejuk sikit pun tak boleh lah. Kan? Lagi apa yang boleh? Semua tak boleh Sifu. Kan? Semua tak boleh, apa yang boleh? Kan? Sifu kata apa? Sifu Datuk Ismail kata sediakan tongkoi. Tongkoi itu mau letak tak kepala. Mau ketok kepala kan. Baru boleh. Kan? Tapi itu secara umum lah, biasa. Sebab apa? Jadi mereka ni belum ada lagi minda-minda orang yang berjaya. So kena kita nak berjaya, kita kena cari kelompok. Kita kena cari kelompok orang yang berjaya. So mereka ni tidak ada membawang. Tak ada nak membawang. Mereka ni membawa uang. Bukan membawang, membawa uang. Kan? So bila mereka, jadi kita kena cari kelompok-kelompok orang yang berjaya supaya kita minda kita pun terbuka. Jadi kita punya pemikiran kita terbuka supaya kita pun berjaya macam mereka juga. Jadi dalam kesibukan macam tu memang sibuk. Dan malam pula Sifu, malam 2 kali saya mengajak Al-Quran untuk orang tua-tua. Orang yang tak hati baca. Daripada situlah saya mula cari orang-orang baru. Daripada mengajar Al-Quran, daripada mengajar manah, daripada naik kuda. So dari situ dah saya kembangkan orang baru. Saya buka network. Itu permulaan lah. Tapi bila saya dah sampai level, maksudnya income dah nak ke 8,000, income 10,000, saya minta izin abang saya untuk saya tangguh sementara untuk saya fokus Forever Living. Okey. Jadi bermulanya untuk kita bimbing. So bila kita naik ke manager, baru Ustaz dia beritahu. Ni Ustaz Zul. Dia kata, hang tak boleh dah buka ni sebab hang dah naik manager dah. So kena fikir untuk lahirkan manager. Dia ajak pula teknik cara untuk bimbing manager. So kita belajar daripada dia, macam ni bimbing manager. So kena bahagi 2 blok. PNM pun kena jaga, manager pun kena jaga. So kita belajar. Setiap level yang kita naik, kita ada benda yang kita belajar. Ada benda baru yang kita belajar. Yang tu yang seronok tu. Sampai lah pun duk belajar lagi. Dalam Forever Living. Tak habis-habis lagi. Ada benda baru lagi. Ada lagi. F2D level 3 pun ada lagi. CBM level 3 pun ada lagi. Nampak? GLT pun ada lagi. EGLT pun ada lagi. So kita jangan stop untuk belajar. Kita belajar bersama dengan bimbingan sifu-sifu kita, bimbingan upline kita. So dari situlah akan berkembang. Dan alhamdulillah bila network dah berkembang, jadi kita belajarlah, kita jadikan
transform kita punya cara macam mana, walaupun kita daripada AS kita boleh buat kita naik level AS tu, kita boleh buat demo sendiri, kita boleh buat meeting sendiri, kita boleh ajak guide orang, walaupun dia kata hang tak apalah hang ustaz, senanglah, memang duk ajak dah kat depan, memang duk cakap dah kat depan. Aku ni bagi tak kat kawan, aku ni duk cerita pasal agama, duk cakap ceramah pasal agama. Ingat senang ke nak cakap pasal dunia ni depan orang? Kita ni ustaz duk cakap pasal agama, tak tahu nak cerita pasal dunia. Bukan senang juga tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ingat senang. Kita pun ada juga segan, ada juga malu kan. Ustaz ni kan, ada juga, tapi kita nak benda tu. So kita kena buang malu kita. Kita kena fokus dan kita kena pegang. Tapi selagi mana kita tak terkeluar jalan lah. Maksud kita duduk dalam bimbingan. Maksudnya okey, alhamdulillah. Daripada situ, dan alhamdulillah bantuan daripada upline daripada Sifu Ustaz Din, Simu Ila, lepas tu Sifu Richard, Simu Michelle, lepas tu dan daripada sokongan upline sideline kita pun masya-Allah sangat luar biasa kan. Jadi sokongan ini perlu. Jadi kita kena bawa guru kita pun duduk dalam kelompok, kelompok macam ni supaya sentiasa bersemangat, sentiasa panas kan, supaya lebih capai lebih tinggi, lebih macam-macam lagi dalam forever living. Macam-macam lagi kita belum teroka. Kita saya travel baru pergi dalam 7-8 buah negara. Ada 100 negara lagi tak pergi lagi. So dalam forever living insya-Allah kita akan sampai di setiap negara-negara. So nampaklah, bagi saya alhamdulillah lah. Dan kita macam itulah. So kita kena belajar lah, kena belajar supaya kita jadi leader, dan kita kena ajak tim kita, mereka pun jadi leader. Wah, memang hebat. Satu, saya personal kena bagi satu tepukan kepada Ustaz Zul. Kenapa? You orang kalau nak bagi tepukan bersama dengan macam saya, senang saja. Tekan 999. Kenapa? Sebab you tengok, walaupun kita dah sejam, betul tak? Kita tak bosan. Sebab apa? Jawapan yang diberi Ustaz memang luar biasa, betul tak? So kita kena tekan 999 sebagai satu tepukan kepada beliau, betul tak? So I actually saya masih ingat tahu. Dulu I pergi Facebook, I tengok Ustaz Zul. You tahu tak dia buat apa tahu? Dia pergi buat live cuci Harley Davidson, lepas tu beritahu motor 4. I beritahu you. Okay, Mak Rempit you orang tengok, betul tak? That's why I selalu panggil dia Ustaz Rempit. Kita bukan rempit luar, tapi kita rempit Harley Davidson, betul tak? Dan I nak beritahu you tahu tak? Ustaz Zul, I diam-diam beritahu you beritahu you semua orang Ustaz Zul hadiahkan sebuah estima kepada isteri yang tersayang. Inilah yang dikatakan orang kata isteri disayang oleh suami dan suami menghadiahkan sesuatu macam ni. I beritahu you, siapa yang tak suka? Inilah yang dikatakan menjadi teladan yang terbaik kepada kita semua, betul tak? So dalam BO kita ni laki dalam forever living memang suka menghadiahkan macam Sifu kita hadiah rumah, kereta kepada Simu, betul tak? Kita pun banyak macam kita punya Sifu Sean pun hadiahkan Olive Diamond, Richard beli lagi kereta untuk Michelle, I pun beli kereta untuk anak isteri. That's why dalam bio ni bukan setakat mengajak anda untuk menjadi jutawan, tetapi menjadikan anda lebih bernilai daripada wang sejuta. Itulah yang dibawa oleh Ustaz Zul malam ni. I nampak dia punya soalan, dia punya jawapan memang I suka dengar. So, lepas itu Ustaz Zul nak tanya very simple sebab banyak peminat malam ni. Okay, I nak tanya. Kadang-kadang you tahu lah, bila kita nak dah beritahu benda ni baik, betul tak? Dan ada segelintir orang yang menolak peluang perniagaan dan amalkan makanan sunnah. Ada orang kata ini tak bagus. Tetapi I nak tanya Ustaz, adakah forever living, ada orang kata ini adalah makanan sunnah. Lepas itu, dan apa pandangan you perbezaan di antara ini dengan orang luar? Maksudnya ada orang yang menolak peluang perniagaan. Oh, you macam ni tak mau. Lepas tu, oh you panggil saya minum ini, kenapa mau istighfar sikit, semua macam ni. Bagi satu negatifnya. Apa pandangan Ustaz kepada dia? Okey. Faham. Jadi maksudnya
bila kita buka peluang untuk berniaga, jadi dia tolak. Berniaga macam Forever Living, dia tolak. Multilevel dia tolak. Okey. Lepas tu kita cerita pula ini makanan sunnah. Jadi dia apa macam kata ni jual agama lah. Itu kan. Tidak maksud simpul itu lah. Anak berniaga ni hang jual kata sunnah kan. Okey, alhamdulillah. Yang tu memang satu soalan yang panas. Okey. Kita ni kalau kata dari sudut berniaga lah. Sudut berniaga ni kita tengok balik lah. Kita tengok balik sejarah maksudnya bila zaman Rasulullah SAW ni memang Rasulullah sendiri pun dia dah multi-billion jutawan sebelum umur 25 tahun. Dah kaya. Memang sangat-sangat kaya. Dan kita tengok apa yang secara umumnya ramai orang kenal. Kita ambil secara umumnya Abdul Rahman bin Auf, sahabat. Dia sangat-sangat kaya. Dia punya berapa juta dinar pun tak pastilah dia punya kekayaan dia tu, dan dia punya harta dia tu, harta kekayaan dia tu berapa ekor unta yang gendong pun sampai ke mana-mana, saya tak ingat ada cerita tu. Tapi yang saya pastinya dia sebelum dia wafat, sebelum dia Abdul Rahman bin Auf meninggal wafat, jadi dia ni ada lebih kurang 1,000 ekor unta. 1,000 ekor unta, dan dia punya harta sangat banyak, dan dia ada 100 ekor kuda, dan dia ada 3,000 lebih kurang lah. Kisah dia tu 3,000 ekor kambing. Jadi maksudnya satu perniagaan, satu orang yang berjaya dalam perniagaan. Tetapi walaupun dia sangat kaya, Sifu tahu tak, satu peperangan. Dulu kan zaman dulu kan banyak perang zaman dulu. Jadi satu peperangan tu saya tak ingat lah. Jadi Rasulullah SAW iklankan untuk orang sumbang, orang yang kaya-kaya untuk bagi sumbangan supaya memudahkan, sebab dia perlu kos yang tinggi dalam perjalanan pengurusan semua tu. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dia ni adalah satu orang yang radhiyallahu anhu, maksudnya di dunia lagi Allah Taala telah redha pada dia, dan di dunia lagi dia telah dapat tahu dia adalah ahli syurga. Bukan senang. Jadi dia ni satu orang yang kaya, dia sedekahkan Sifu lebih kurang 200 cupok emas. Cupok yang cedok tu lah, lebih kurang macam tin susu tu. Tin susu kan, satu cupok kan. Jadi 200 cupok disedekahkan dalam untuk mudahkan pengurusan dalam peperangan tu, untuk urusan makan semualah. Jadi 200 cupok emas. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan 200 cupok emas. Sikit ke banyak tu? Sifu, sangat banyak. Sangat banyak. Jadi hari ni Sifu, kadang-kadang orang Muslim sendiri pun tak tahu sejarah para sahabat, sejarah Nabi-Nabi. Mereka adalah orang yang kaya-kaya, hebat dalam perniagaan. Orang kita, maksudnya orang Muslim sendiri tak tahu. Mereka duk rasa orang sahabat-sahabat Nabi susah. Jadi itulah menyebabkan mereka ni tidak ada orang kata apa, tidak bersungguh-sungguh dalam perniagaan. Tak buat apalah kita berniaga ni sementara, dunia sementara saja, akhirat kekal. Buat apalah kita nak ligan dunia. No. Bukan macam tu. Dunia ni Sifu, umpama macam mana tahu? Kalau ini kalau kebiasaan saya cerita untuk umum orang yang, maksudnya orang yang ada fikiran macam ni. Orang yang menolak. Kita nak bantu dia. Betul tak? Kita nak bantu dia, kita nampak kesepitan atas dia tu. Dia perlu. Tapi dia menolak dengan negatif. Minda dia tu. Kita cakap elok-elok pun tak boleh. Nak dia tak boleh terima. Nak katuk tak boleh terima kan. Jadi saya katakan, maksudnya dunia ni umpama macam mana tahu? Satu kapal besar macam yang kita pergi kapal apa tu? Mana Sifu? Kapal Barcelona tu kapal apa? Freedom of the Sea. Freedom of the Sea. Freedom of the Sea. I remember that. Jadi lebih kurang macam itulah, satu kapal yang besar kan. Kita ramai-ramai ni semua naik. Semua naik atas kapal tu. Jadi kita ada apa tu, dia punya apa? Yang ketua macam kapten. Kapten, yes. Kapten kapal. Semua ada dalam tu ni. Semua ramai-ramai dalam kapal yang besar lagi lah. Dia kata, okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dihormati, yang dikasihi, lebih kurang setengah jam kita akan sampai di satu pulau yang sangat cantik, sangat indah. Kerana kita akan berhenti di situ lebih kurang setengah jam. Jadi di situ ada banyak jenis makanan. Dan pulau tu sangat cantik. Jadi saya akan bunyikan seren pertama untuk turun dan seren kedua untuk naik.
Dia kata, ingat kita kesuntukan masa, kita kehabisan makanan. Dalam kapal kurang makan dah. Makanan tak ada dah kan. Jadi hampa kena ingat, turun-turun pulau tu ambil makanan, cepat-cepat naik. Okey. Jadi turun-turun tu Sifu, sampai di pulau tu kan. Turun. Satu kelompok turun. Turun-turun dia tengok pulau. Wow, cantiknya, very beautiful. Mereka pun buka baju, buka lah apa semua, pakai kain tuala, pergi mandi-mandi, main pasiak lah, terjun lah sambil minum ayak nyok kan. Kopek ayak nyok minum. Wah, sunset. Layan sunset semua seronok lah. Apa lah mereka ni kalut-kalut kan. Tengok cantik ni pulau. Kita layan ni laut biru dengan ikan duk berenang-berenang, ambil bakar ulah lagi kan. Duk makan ikan panas-panas kan. Satu kelompok lagi dia tengok aja, dia nak pergi ke arah tu, tapi dia tersedar. Kita turun ni, kita nak ambil makanan ni. Kan? Kita nak ambil makanan ni. Okey, barulah dia kelang kabut, barulah pergi ambil makanan. Satu kelompok lagi Sifu, dia turun tu, dia berebut cari makanan semua. Jadi bila siren yang kedua bunyi, alamak, kelang kabut dah. Yang mana duk bersantai tepi pantai ni, kan? Bersantai tersandak tepi pantai. Alamak. Dia kata pulau ni tak lama, pulau ni akan hancur. Dia pun kelang kabut. Baru nak lasi dekat anda, alamak, sayang makanan tak ada. Kan? Jadi maksudnya kita di dunia ni kita kena ambil. Kita kena betul-betul usaha. Kita kena bila dah ada platform forever living dan ada bimbingan yang elok, circle yang cantik, positif, kita kena perebut betul-betul. Kita kena ramaikan lagi. Orang sekarang keadaan COVID, keadaan MCO, banyak yang dibuang kerja. Kita tengok baru ni, banyak yang ada yang bunuh diri lah, apa semua macam-macam keadaan. So keadaan macam ni lah kita kena bagi tahu kepada kawan-kawan kita di luar sana. Kita kena cerita, kata hampa ni tak suka MLM pun hampa kena buat. Ini adalah satu peluang untuk jana pendapatan. Sebab ada sebahagian yang memang ada pendapatan elok. Sebahagian yang keadaan yang teruk. Dan sebahagian lagi memang dah teruk dah. Memang dah tak ada kerja, dia berhentikan kerja lah apa semua. So kita kena buka peluang. Hati kita kena ikhlas, kena pergi jumpa dia. Kena tunjuk kat dia. Kena cerita, hang satu botol yang boleh jam dapat dah RM30. Kalau satu hari 2 botol hang jam dapat RM60. RM60 tu hang boleh guna macam-macam. Boleh beli susu, boleh beli pampers, boleh makan hari tu. Jadi ini adalah satu peluang yang kita kena kongsikan. Dan sekiranya dia tu ada minat untuk berniaga, masa kita buka peluang kat dia. Cerita pasal sistem plan. Sistem plan yang mana dijadual lah. Dia ada sistem 3 konsep, 5 langkah, cerita pasal 5 sisi kan. Cerita pasal tu. Jadi kita kena buat. Jadi maksudnya dari sudut perniagaan ni saya suka cerita macam tu. Jadi kita nak buka minda orang ni, kita di dunia ni kita kena kaya. Sampai ustaz saya beritahu, Sifu, dia kata apa yang kita nak di dunia ni kita kena bagi dapat. Tapi dia kata jangan simpan dalam hati. Macam Sifu Elek kata lah. Maksudnya kita akan di pintu yang sama kita akan tinggalkan. Jadi Sifu, kita akan tinggalkan orang semua. Kan? Tapi jangan simpan. Itu macam sahabat-sahabat dulu, orang yang kaya-kaya, maksudnya orang sahabat-sahabat memang orang sangat kaya. Mereka ni tidak ada dunia dalam hati. Tapi mereka usaha sungguh-sungguh. Hijrah daripada Mekah, hijrah ke Madinah. Lepas tu buat perniagaan di sana. Buat berniaga betul-betul. Ada yang hijrah di merata-rata. Kita tengok kumuk sahabat ni. Mereka datang ni atas dasar untuk berniaga dan mereka kembangkan Islam. Dan memang benda ni Sifu, orang Islam sebenarnya pun tak tahu sahabat-sahabat punya perjalanan. Ramai tak tahu. Mereka kata orang Islam ni zuhud. Sifu, maksud zuhud ni bukan kata tinggal dunia. Zuhud ni maksudnya kita bukan, zuhud ni bukan kata kita kena hidup miskin. Alah cukuplah, tak apalah, aku boleh lagu ni pun tak apalah, aku zuhudlah. Kan? No, bukan. Zuhud ni maksudnya bukan tu. Zuhud ni kita tidak ada kekayaan dunia tu, cinta dunia tidak ada dalam hati kita, tidak menguasai kita, tidak menjadikan kita melupakan diri kita. Nampak tak? Yang tu kata zuhud. Jadi sahabat-sahabat ni mereka duduk dalam keadaan zuhud, tapi mereka orang usaha sungguh-sungguh dalam berjaya dalam perniagaan.
So kita pun kena macam tu. Kita ni dipilih macam ni, kita kena buat. Kita kena buat sungguh-sungguh. Berjaya naik CBM. Siapa yang belum CBM lagi, cepat-cepat CBM. Siapa yang belum lagi F2D, cepat-cepat F2D. Belajar macam mana nak F2D. Siapa yang belum lagi apa, semua cepat. Yang belum manager, cepat-cepat naik manager. Itu. So, dari sudut perniagaan lah. Yang tu yang keduanya, sudut apa? Tadi pasal produk ni kan. Okey, sebenarnya yang ni memang adalah orang kata apa, jadi kebiasaan. Bukan kebiasaan tau, jadi macam pandangan orang negatif. Hang nak berniaga cerita pasal sunnah kan. Saya beritahu kat dia, kita sebagai orang Islam, orang Muslim yang memang diamalkan oleh Nabi kita. Jadi benda tu kita kena tahu. Hampa tak payah duk busuk hati sangat. Hampa tak payah duk negatif sangat. Bila orang bercerita tentang sunnah, apalah anak mega cerita pasal sunnah. No. Orang Islam hang kena tahu sunnah ni, kena amalkan sunnah. Bukan sekadar sunnah makanan dan minuman. Sunnah pakaian, sunnah pemikiran, sunnah kerja buat Rasulullah SAW. So kena bawa semua. Jadi kena tahu. So orang Islam kita kadang-kadang benda ni banyak saya jumpa macam tu. Ustaz, dia kata, bolehkah kita berniaga ni, kita nak cerita ni sunnah tak kata tunggang agama kah? Kalau hari ni aku tak cerita kat hang pasal produk ni sunnah, hang nak mai tak sunnah? Hantar tak bila nak amalkan sunnah, kena selawat, kena bismillah, kena berdoa atas kebaikan sunnah tadi supaya sihatkan tubuh badan saya. Jadi kalau tak ada kami bercerita kat hang benda ni sunnah, hang tak amal hang duk makan benda-benda biasa saja. So asbab daripada kami bercerita kat hang, tak kiralah siapa kami ni, bercerita hang kena terbuka lah minda. Betul tak kan? Benda ni sunnah kena tahu. So tidak ada isu dengan agama. Kita sampaikan. So isu sekarang ni adalah hati kita, pemikiran kita. Kita yang rasa lagu tu. Mereka datang untuk bagi tahu pada kita. Jadi tapi kalau kata orang yang tanya saya bila kita buat demo, kita akan cerita jugalah. Bila last sekali, kebiasaan kalau cara saya akan buat demo semua tu, last sekali saya akan bagi tahu lah. Ini adalah produk makanan sunnah. Kebiasaan last sekali saya bagi tahu macam itulah. So kenapa sunnah? So bila sunnah ni kita kena amalkan. Kena ada dalam rumah kita. Ada keberkatan dalam sunnah. Tapi kaedah dia, bila kita amalkan sunnah, sebelum kita minum, kita bismillah, kita selawat, kita baca Fatihah, kita kena doa asbab daripada sunnah tadi. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Bukan benda tu sembuhkan. Bukan aloe vera sembuhkan, Allah yang sembuhkan. Jadi ini hang kena tahu. Itu saya bagi tahu tu, saya kata ni hang kena tahu, saya kata. Tapi jangan duk fikir kata kita kita datang ni pun bukan kata kita nak ni. Hang tak beli pun kami dah income berlambak-lambak dah. Dia kan. Kalau hang tak beli pun kami pun dah ada dah. Dah ada customer ramai dah. Tapi disebabkan fikir risau kami ni, kami datang nak bercerita supaya hang pun sihat. Ini biasanya saya cakap maksudnya, tapi ini cara kasar lah. Tapi kita kena cakap lembut-lembut lah kat dia. Tapi bagi saya sekiranya ada orang bersoalkan macam tu, so kita kena bagi tahu kat dia, benda ni hang kena tahu. Kadang-kadang orang kita pun tak tahu. Banyak orang tak tahu. Loh, ya ke? Saya pun tak tahu benda sunnah. Kalau kata aku tak cerita, hang pun tak tahu. Kan? So cerita, ada sunnah. So dia akan anggap benda tu amalan supaya dia boleh beramal setiap hari benda tu. Itulah. Tapi memang soalan ni banyak. So kita kena jawab dengan hikmah. Maksudnya, bukan kata kita, tapi biasanya macam itulah saya cerita dulu. Last kali saya akan bagi tahu, okey, ini adalah makanan sunnah. So apa kebaikan sunnah saya akan bagi tahu. Kita kena amalkan sunnah dan ada kaedah untuk amalkan sunnah. Supaya benda tu dapat pahala dan kesihatan. Ya, betul. Saya masih ingat Ustaz Zul ada beritahu madu. Setiap rumah mesti ada madu sebab setiap hari kita makan 3 sudu mendekatkan hati kita dengan Tuhan. Ayat 686 Al-Nas saya masih ingat. Dan pematin itu buah delima, ayat syurga ayat 99:141 itu adalah buah syurga. Very good. Respect. Sebab ini benda ini bukan kata sunnah ke tak sunnah, tetapi ini adalah untuk kebaikan. Ada orang mempertikaikan apa yang kita nak bawa kepada dia. You tahulah manusia mana makan benda ni, dia cuma makan kacang, makan chicken dish, itu favorite lah. Tetapi itu bukan untuk kesihatan, itu untuk makan secara spontan okey lah. Tapi kalau makan lama-lama jadi tak sihat, betul tak? That's why ada orang penyakit. That's why makanan sunnah itu bukan kita nak promote, kita nak beritahu you actually makanan sunnah ni bagus untuk kesihatan.
Betul tak? Dia bagi kita menjaga kesihatan kita lebih baik, amalkan dia selalu, betul tak? Cuma ada segelintir orang yang cuma mempertikaikan apa yang kita nak sampai. Kita nak mengingatkan dia, tapi dia ingat kita nak mempersedarkan dan nak macam mencaci tak. Kita cuma nak beritahu dia, mengingatkan dia kelebihan makanan sunnah. Kadang-kadang kita tanya kawan lah, contohlah sebab saya pun sekolah agama dulu, bukan agama lah, maksudnya sekolah kebangsaan agama. Saya bersama dengan I punya kawan dekat satu kampung lah. So masa puasa, I pun puasa dulu, I pun tak faham kenapa puasa. Lepas itu, I punya cikgu kelas, dia beritahu, Alex, you patut belajar puasa. Kenapa? Sebab dia kata, you patut belajar puasa. Kenapa? Bagi you menyedari macam mana kehidupan orang miskin, tak dapat makan. So, dia nak kita lebih menghargai setiap insan yang berada di dunia. Sebab kadang-kadang kita akan fikir ada orang yang berpakaian cantik, ada orang yang berpakaian cantik, ada orang kaya, ada orang miskin. Tetapi bagi saya ini untuk menjaga kesihatan, untuk bagi kita mengalami suasana yang berlainan, betul tak? Tetapi bagi saya makanan sunnah adalah terbaik sebab bila you amalkan dia, okay, sorry to say, kita nampak muda, nampak kuat, nampak sihat, betul tak? Macam kita naik kapal, freedom of the sea, betul tak? So tahun depan kita mesti pergi ke Turkey, kita mau pergi ke mosque, the blue mosque, kita mesti pergi, janji dengan saya, okay? Kalau you orang nak ikut kita bersama dengan kita, okay? Jadi chairman bonus, jadi CBM, jadikan platform ni sebagai platform anda untuk berjaya. Okay. So nampaknya begitu banyak jawapan, begitu rahsia yang kita malam ni cungkil daripada Ustaz Zul kepada anda semua. Adakah anda semua gembira? Kalau yes, walaupun anda happy dengan malam ini punya cerita, cepat tekan 99 ataupun share like kepada kawan anda, biar kita tahu anda, okay, semua, okay, menyokong, sayang ataupun suka program yang khas dibawa oleh Bio International kepada anda semua pada malam Jumaat ini. Itu dia. So, Ustaz, I rasa masa paling penting. Okay. I nak tanya, daripada 5-6 soalan yang tadi, so I lagi ada lebih kurang 1-2 soalan lah. Tetapi I nak tanya Ustaz, apakah nasihat Ustaz yang nak sampaikan kepada kawan-kawan ataupun sahabat kita di luar? Tetapi sebelum itu, okay, I nak tanya Ustaz satu very simple soalan. Okay, katakan ada orang tanya, perniagaan forever living dengan produk forever living, adakah kita patut amalkan seumur hidup? Ya ni power. Wajib. Bagi saya wajib. Untuk kesihatan wajib. Tapi tak amalkan tak jatuh dosa. Tapi wajibnya maksudnya kita ni, bagi saya dia satu produk yang Rexmond buat, dia satu produk yang memang sangat mudah untuk kita amalkan dan tak complicated. Jadi produk yang tak complicated, produk yang mudah, produk garlic, betul, produk aloe vera, betul, arctic sea, basic untuk kesihatan, buah delima, madu. So dia create benda tu, jadi kita supaya kita tak mudah kita nak amalkan. Dan bila kita hari ni contoh kata kita tak amalkan produk, tak menjadi berdosa, tapi benda tu kita tak ikhtiar. Kita tak ikhtiar kita supaya hidup lebih sihat. Nampak tak? Jadi kita kena ikhtiar. Nak sakit ni bukan kerja kita. Dia tak cikgu. Nak sakit ni bukan kerja kita. Kita pun kita pun tak tahu kita sakit bila. Tapi kita usaha untuk hidup sihat. Jadi bila kita usaha untuk hidup sihat, kita perlu ambil suplemen. Perlu ambil suplemen yang sangat mudah, suplemen untuk usus. Sebab dalam hadis ada bagi tahu, maksudnya permulaan penyakit itu datang daripada usus. So basic adalah usus dulu, jaga usus. Lepas tu ada saluran darah, dia panggil arctic sea. So benda ni produk yang membantu untuk dalaman kita lebih sihat lagi. Sebab hari ni kita nak jaga makan, kita pun tak tahu kalori makan kita banyak mana, kan? Sat lagi lebih minyak, sat lagi lebih ni, kan? Kita tak tahu. So kita perlu ada sokongan, bantuan dalaman, dan tapi benda tu biar kita cari konsisten. Maksudnya benda konsisten macam mana? Mula kita beli 90,
bila kita naik jadi VIP, so kita dapat lebih murah lagi. Nampak tak? Jadi mudah. Jadi dia ada benda tu. Bila kita naik jadi supervisor, dia lagi murah lagi. Nampak? Jadi kita kena konsisten. Bagi saya, teruskan amal. Sebab kita nak sakit, kita tak tahu bila. Betul tak? Jadi sekurang-kurangnya kita ikhtiar. Kita beringat atas orang apa, atas kedalaman badan kita. Nak sakit kita tak tahu. Kita tak tahu bila. Jadi kita buatlah. Kita kena buat, kita kena amalkan. So benda ni kena sebarkan, kena bercerita. Dia di antara benda yang perlu, benda baik. Benda baik perlu kita cerita pada orang ramai. Perlu kita cerita melalui offline ke melalui online ke, tak ada masalah. Dan platform Forever Living telah sediakan kemudahan kepada kita. Dalam apps pun ada. Kalau kata kita tak tolong beli pun, downline kita pun boleh beli sendiri. Dan benda tu, jadi benda tu dah komplit dah. Dah ada dah. Dan dalam app tu pun ada cerita pasal nutrisi. Ada. Dan dalam kadang-kadang waktu Zoom pun ada cerita pasal kesihatan, cerita pasal produk. So benda tu memang ada. Maksudnya kita kena ambil lah. Kita kena ambil produk dan kita kena ada knowledge pasal produk tu. Jangan kita amalkan saja. So kita kena ada knowledge. So knowledge tu memang upline kita dah sediakan. Dah sediakan satu time untuk cerita pasal apa, cerita pasal produk apa semua kan. So kita kena join. Kita jangan tak join. Kita kena join supaya kita dapat ilmu. Ni ada ilmu. Ilmu untuk kesihatan kita dan ilmu untuk kita bagi tahu kepada orang ramai. Nak cerita pada orang kawan-kawan adik-beradik kita kan. So mereka pun lebih sihat dan mereka ada ilmu untuk sihat. Itu. Wah, bagus. So, I rasa kita pun nak sampai kepada penghujung rancangan malam ini, betul tak? Di malam Jumaat dan bersama dengan anda. So, I nak tanya, apa sepatah nasihat, 2 kata daripada Ustaz kepada kita punya kawan-kawan di luar sana ataupun peminat anda pada malam ini? I ada lagi first peminat, you tahu tak? Okey. Saya nasihatkan kita, bila kita dah temu platform Forever Living, jadi kita dah jumpa satu network yang best, satu network yang dah ada sistem yang sangat cantik, BO International dah bimbing kita dalam tu, dan Forever Living ni setiap negara pun ada center dan dia telah masuk ke 160 bukan 170 buah negara. Maksudnya mana-mana negara dah kembang, dah besar dah. Bukan kata di Malaysia sahaja. Dia dah hampir ke satu dunia. Jadi rugilah kalau kata kita pegang main-main. Pegang sat kita tinggal, pegang sat kita tinggal. Buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Jangan rugikan masa. Cepat yang belum manager, cepat capai manager. Jadi maksudnya teknik tu dah ada. Kita tak mahu kata teknik tu dah ada dan bimbingan kelas, bimbingan upline tu dah ada. So kita sendiri tu, kita kena corok benda tu. Maksudnya kita kena pulun lebih. Kita kena pulun lebih. Jangan tunggu, tak apalah, upline main point baru kita naik. Upline main banyak baru kita naik. Kebanyakan kita macam tu. Jangan macam tu. Kita buat kerja bukan untuk upline. Kita nak bimbing diri kita supaya kita jadi berjaya dan kita nak buka network kita. So, ubah minda macam tu. So kita kena usaha. Sebab apa? Kita tengok macam mana Datuk Desmond dah buat dah. Semua dah komplit. Setiap minggu ada berapa kelas. Nampak? So kita follow sistem. Kita ikut betul-betul. No more negatif. Positif minda. Kita fokus apa yang kita nak. Dan kita terus buat sampai berjaya. Macam mana sifu-sifu kita dah berjaya. So insya-Allah teknik yang sama. Cara yang sama. Kita pun boleh berjaya. InsyaAllah. Tak mustahil. Masya Allah, satu. All in your mind. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Zul yang orang kata ini adalah ayat-ayat dengan doa-doa daripada Ustaz kepada kita, you tahu tak? So kepada sesiapa yang malam join kita FB Live, dan bersama dengan kita dan sampai kepada penghujung, saya dengan Ustaz Zul doakan anda semua pasti berjaya di platform ini dan pasti GLT, pasti chairman bonus dan pasti eager manager, betul tak? So nampak tak? So mungkin anda akan semua fikir, betul tak? Dalam 1 jam lebih sikit, apa yang anda dapat? Bagi saya bersama dengan Ustaz Zul, walaupun kita kenal lama, tetapi I dapati dia macam adik-beradik, kita punya perasaan macam adik-beradik dan saya suka dengar nasihat daripada Ustaz
Zul, Ustaz Din, Ustaz Zamzam, bila kita bercakap dengan dia, you mendapati ada sesuatu. Sebab setiap ayat dia sampaikan, okay, mungkin ayat itu dapat membuka hati kepada kita yang kadang-kadang kita pun macam cuaca ada up and down, betul tak? Tapi bila dengar ni, dia macam memberi imbas kembali. Kenapa kita nak menceburi dalam platform Forever Living dan kenapa kita mesti bersama dengan Bio International, betul tak? So that's why hari ini saya amat bangga dan amat berterima kasih kepada Ustaz Zul, okay, yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita malam ini, malam Jumaat, malam yang begitu bermakna. Bagi saya malam begitu, kenapa? Sebab malam ini saya mendapat banyak information, banyak rahsia daripada Nabi Muhammad. Berniaga, semua kaya-kaya, betul tak? Dan you kena faham, Tuhan bagi kita, bukan kita setakat ada hari ini. Dan saya mendapat Ustaz Zul beritahu, bila kita dah kaya, kita patut kayakan lagi. Kenapa? Rezeki yang diberi, dia nak kita menolong lebih ramai umat-umat ataupun kawan-kawan berada di luar sana. Betul tak? Kita kaya, mungkin kita ada makanan, ada rumah, semua kereta pun ada, betul tak? Tapi dia nak bagi kita lebih, bukan kita nak simpan dalam bank. Dia nak lebih kita buatkan banyak amalan, betul tak Ustaz Zul? Dan tadi Ustaz Zul ada kata, you nampak tak? Kalau bagi saya, Ustaz Zul dulu minta 3-4 ribu, sekarang 5 tahun untung 1 juta. Duit tu dah lebih, betul tak? So padahal kenapa Ustaz Zul nak berusaha? Sebab Tuhan sudah beritahu nak menolong lebih ramai lagi orang untuk berjaya mendapat kehidupan yang lebih bagus, betul tak? So hari ini kita amat betul sebab apa? Kita ada seorang ustaz yang sudi, okay, share information dan 2 minggu lepas adalah sifu dia, betul tak? Ustaz Din, betul tak? So I amat memang dia dua-dua orang adalah idola saya, betul tak? Dengan Ustaz Zamzam. Ustaz Zamzam sampai Kuantan mesti cari saya punya, betul tak? So itu ialah anak murid. So I memang berterima kasih kepada Ustaz Zul yang sudi luangkan masa kepada kita. So yang paling penting, okay, I rasa malam ni pun kita sampai kepada penghujung, betul tak? So Ustaz Zul, boleh bacakan doa untuk para hadirin sekalian dan doakan untuk kita semua pasti berjaya sebelum kita mengakhiri rancangan malam ini bersama dengan anda FBO, okay, yang khas membawa kepada anda FBO, okay, FB Live bersama saya dengan Ustaz Zul yang khas dibawa oleh Bio International kepada anda semua. So, okay, bagi Ustaz Zul, bacakan doa untuk kita akhiri acara malam ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah, sekecil-kecil dosa hingga sebesar-besar dosa ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Kau lah Maha memberi rezeki ya Allah. Kau Maha kasih sayang ya Allah. Ya Allah, Kau satukanlah hati kami ya Allah. Kau kuatkanlah kami ya Allah. Kau kuatkanlah iman kami ya Allah. Kau satukanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Ada di antara kami yang banyak hajat ya Allah, yang ada keinginan untuk berjaya ya Allah. Kau mudahkanlah kami ya Allah. Ada di antara kami yang belum capai manager ya Allah. Kau bantulah kami, Kau bukakanlah pintu hati kami, Kau kuatkanlah kami supaya kami cepat-cepat capai manager ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang belum CBM ya Allah. Kau pemudahkanlah mereka ya Allah. Kau pemudahkanlah kami semua ya Allah supaya kami capai setiap tahun CBM ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang nak capai ke JLT ya Allah. Kau mudahkanlah ya Allah. Kau bantukanlah semua gerak kerja semua daripada Engkau ya Allah. Kami hanya usaha ya Allah. Kami hanya usaha sungguh-sungguh ya Allah. Kau mudahkanlah. Kau buangkanlah segala fikiran-fikiran negatif daripada kami ya Allah. Kau majukanlah perniagaan kami ya Allah. Kau majukanlah perniagaan kami. Kau mudahkanlah segala urusan perniagaan kami ya Allah. Ya Allah, Kau kekalkanlah, Kau istiqomahkanlah kami dalam usaha untuk dalam perniagaan ya Allah. Kau berkatilah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Kau mudahlah kehidupan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. So terima kasih untuk Ustaz Zul malam ni. So itu saja untuk malam ini. Okay, jikalau nak tahu lebih boleh review balik pada live pada kita punya Sifu Datuk Desmond. Okay, so terima kasih Ustaz Zul, terima kasih atas nasihat yang begitu bermakna. Terima kasih banyak-banyak. So I harap okay, kita akan ada second version interview lagi bersama dengan Ustaz Zul. Okay,
So, terima kasih. Thank you. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Bye bye. Bye bye.